Saya teruskan dan hari ini kita khatamkan tajuk makan ni supaya dapatlah kita makan. Tapi ini pun 40 lebih sampai 52. Saya lajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kitab saya ni muka surat 144 adab yang ke-32. Adab yang pertama dengan 31 ingat lagi tak tahu. Pasal banyak bulan dah tak habis makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bi hidayatil 'arifin wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساندنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى أرواح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى أرواح الحبيب زين بن إبراهيم بن سميد حفظه الله وإلى أرواح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ الحبيب محمد أمين بن الروس الحسيني شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita jumpa lagi untuk pengajian kitab Al-Adab. Muka surat berapa? 144. Kitab lama. Mari kita tengok dulu tajuk apa? Tajuk apa? Tajuk apa? Makan ke? Makan. Nombor berapa? 32. Masya Allah. Lama kita tak makan. Tak ada makan masih lagi adab. Baik, saya teruskan dan hari ini kita khatamkan tajuk makan ni supaya dapatlah kita makan. Tapi ini pun 40 lebih sampai 52. Saya lajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kitab saya ni muka surat 144 adab yang ke-32. Adab yang pertama dengan 31 ingat lagi tak tahu. Pasal banyak bulan dah tak habis makan ni. Mudah-mudahan ingat lah, tengok sendiri. Katanya ada jual buku di belakang ni Kak Ajah lah. Tak ada? Ada. Eloklah kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Adab ke-32, ketika sedang makan, maka janganlah mendekatkan kepala ke arah makanan yang sedang dihidang. Makanan yang sedang dihidang jangan rapatkan kepala. Berdasarkan hadis, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza akala lahma, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam makan daging, lam yutatti ra'sahu ilaihi, maka baginda tidak menundukkan kepalanya ke arah daging.
bal yarfa'uhu ila fi, akan tetapi beliau mengangkat daging tersebut ke mulutnya. Thumma yanhusuhu intihasan, kemudian menggigitnya dengan sempurna. Lagu ni nah, ini daging. Jangan kita rapat lagu ni. Makan dah ni. Tapi kita tegak lagu ni, hak ni bawa ni atas. Dan kita gigit. Gigit tu lebih menikmati daripada kita potong. Potong kan? Saya kalau makan jadi serba salah saya. Kan potong macam mana? Potong kanan makan kiri kan. Kalau saya siap-siap potong supaya saya garpu tu sebelah kanan. Qauluhu yanhusuhu intihasan. Ni syarah ni tak ada terjemah bawah tu ya. Yanhusuhu intihasan maksudnya menggigit dengan sempurna. Wa yajuzu bishin yanhushuhu intihasan, dua-dua boleh. Kilahuma bima'na al-akhdhi bi muqaddamil asnan. Dua-dua tu maksudnya letakkan daging di depan gigi. Ini daging depan gigi. Ini. Itu namanya gigit. Supaya dia lebih menikmati nah. Ke-33, tidak memandang kepada makanan yang akan dimakan oleh temannya. Jadi rasa tak elok. Takut nanti orang tu rasa apa ni tengok orang makan ni. Kan? Bila orang tu nak makan, dia mai tengok. Dan tak berapa nak elok. Tidak berhenti makan kecuali seseorang atau tetamu yang diundang makan olehnya telah selesai makan, supaya tamu tersebut tidak merasa malu. Makanlah sikit-sikit, kalau dah kenyang pun makan yang ringan-ringan. Sayyidina boleh, Sayyiduna pun boleh. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, lu'mun birrajuli an yarfa'a yadahu min at-ta'am qabla ashabih. Termasuk perbuatan yang tercela, tak elok bagi seseorang yang berhenti makan terlebih dahulu sebelum temannya berhenti makan. Unless kita kata, saya berhenti, minta izin. Saya berhenti lah, saya nak pergi ambil barang saat. Tuan teruskan. Itu tak apa. Supaya dia tahu dan dia tak rasa segan. Kisah, pada suatu hari Al-Imam Ibrahim bin Adham, beliau adalah seorang wali Allah. Saya tak ingat apakah beliau seorang anak raja yang bertukar hidup menjadi seorang sufi, saya tak ingat, ataupun saya cuba ingat dulu nah. Kalau tak silap saya, beliau lah Al-Imam Ibrahim ibn Adham mengundang beberapa orang tetamu. Kemudian terdapat salah seorang tetamu yang bangun terlebih dahulu dari tempat makan tersebut. Kemudian Al-Imam Ibrahim bin Adham berkata, imam ni bukan imam solat ni, ini imam dari segi ilmu. Maksudnya ketinggian ilmunya tu macam Imam Al-Ghazali. Kalau imam solat rawatib tu imam muda tu imam. Ini bukan, ini imam dari segi keilmuan. Apa kata beliau? Laqad asa'a fi khaslatain, dia telah melakukan dua perkara yang tidak baik. Laqad qama bighairi idnin, iaitu satu, dia bangun daripada tempat makan tanpa minta izin dahulu kepada tuan rumah. Wa laqad hashama ashabah, dia telah membuat para temannya malu untuk meneruskan makannya. Ya, itu adab. Tapi biasanya kita dah faham kan, orang balik tak balik selagi tak habis. Biasanya kita lagu tu kan. Tapi kita bila dah belajar adab ni lebih halus lagi. Kalau kata memang nak pergi juga, minta izin lah, maaf nak ambil anak pergi sekolah ataupun nak ambil mukmat dan sebagainya. 35, memuji makanan yang sedang dihidang. Walaupun makanan tu tak kena pada taste kita. Kenapa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal udum al-khallu, paling baik lauk pauknya adalah cuka. Tu dia, ni'mal udum al-khallu, paling baik lauk pauknya adalah cuka. Apa maksudnya ni? Maksud ambil hati orang yang punya makanan tu, sahibut ta'am.
Walaupun ini memang kalau dibagi cuka sekalipun, kita sabar je lah. Yang kedua, kalau memang mungkin masam, dia terlebih masam, terlebih masin, biasa je. Sebab tu makanan orang bukan makanan kita. Macam mana kita buat orang, nanti orang pun buat baik dengan kita juga. Jadi berterima kasih lah apa pun orang bagi, dan jangan komen di majlis orang, especially di rumah orang. Jangan terlalu, ni terlalu masak, I rasa dia mula komen tentang orang. Sepatutnya ni payah nak sebut ni apa, sedapnya cuka ni adakah? Adakah orang Subang Jaya ni betul, kalau tak gula lain cerita lah ni. Lauk pauk sahaja ni nak tunjuknya, hatta ke lauk pauk pun dipuji paling baik. Kalau makanan yang sedap, lebih lagi kan. Gitu. 36, saya baca laju ni sebab dah janji nak khatam tadi tu. Tidak berbicara hal-hal yang dapat menghilangkan nafsu makan tatkala sedang makan. Tak payahlah cerita yang menjijikkan. Saya jumpa bangkai tikus lah. Dia cakap lembut je, tapi orang, ya Allah, saya rasa dah 2 minggu bangkai tikus tu tak habis lagi, sambung lagi cerita tu. Tidak mengeluarkan, ada juga ni tidak mengeluarkan hingus ataupun ludah tatkala sedang makan bersama orang lain kerana dapat menghilangkan nafsu selera makan. Tidak mencium makanan yang sedang dihidangkan kecuali jika terdapat uzur. Dalam kitab Raddul Mukhtar dijelaskan, wala ya'kulu ta'ama harran wala yashumuhu, dan janganlah kamu makan makanan yang panas dan janganlah kamu menciumnya. Makanan yang panas begini, ketika dihidangkan yang panas, jangan terus makan, biar dia dulu tu kan. Kan lamb chop sedap bila panas, ataupun lamb grill kan sedap tu, berasap-rasap, Masya Allah. Letak dalam pot apa tu, saya mula-mula dulu dihidangkan tu, terkejut saya. Saya pun kan dia punya ni kan, siap dengan macam tu lagi. Apa sih sizzling? Orang kampung bukan kata tak boleh, tapi ketika dia panas, sama juga jangan tersilap dengan menggunakan air musyammas. Air musyammas, air yang terkena panas, tapi bukan terkena panas mutlak, mesti dalam logam yang tembaga ataupun panas besi. Dan di negeri yang panas, negeri Malaysia tak panas, kita di khat al-istiwa, sebab tu dipanggil kita ni iklim Khatulistiwa. Asalnya al-khattu al-istiwa. Al-khattu tu dia tengah-tengah, al-istiwa yang tengah-tengah, tu namanya al-khattul istiwa. Mai-mai kita Khatulistiwa, sebab kita KH tu tak bunyi tak bunyi macam Imam Ash-Shafi'i lahir di mana? G-H-A-Z-Z-A. Kita panggil apa? Gaza, sebenarnya Gaza. Jadi kita dimelayukan jadi bunyi begitu. Dia asalnya al-khattu al-istiwa, jadi khatul istiwa. Bila guna air itu boleh tak? Boleh, tapi jangan guna waktu panas. Bila dah sejuk barulah kita guna. Sama juga air apa pun, kalau panas jangan, takut makruh memudaratkan mulut. Tidak meniup makanan atau minuman panas yang sedang dihidangkan kerana hukumnya adalah makruh. Biarkanlah sampai agak dingin, kecuali jika terdapat uzur maka boleh meniupnya, dan hukumnya tidak makruh sebab ada keuzuran. Dia hukumnya begini, al-hukmu yaduru ala illatihi. Hukum sesuatu tu ia tergantung apa sebab dia. Kalau hilang sebabnya tu, maka hukumnya berubah. Contoh, idza dakhala al-'asha wa dakhala al-'isha fabda'u bil-'asha.
Nabi sebut apabila sudah terhidang makanan dinner malam, waktu tu pula masuk solat Isyak. Kita nak dahulukan yang mana? Dahulukan yang dalam kurungan. Ada kurungan tu. Itu maksudnya explanation tu. Kalau perut lapar. Kalau perut tengah ular sawah, tadi dah makan macam-macam, apakah nak kedepankan juga makanan tu? Tak, sebab yang itu kalau sudah lapar betul-betul, takut nanti bila solat akan teringatlah lamb chop tadi tu. Jadi itu maksudnya hukum tu tadi. Contoh, boleh tak solat fardu secara duduk? Secara pasti tak boleh, batal. Tolong diingat ni, walaupun kita sakit kaki, tapi boleh berjalan datang ke surau. Tapi bila solat terus duduk, solat tadi batal. Sebab solat fardu wajib berdiri. Kenapa? Sebab sihat. Katalah orang tu sakit dan tak boleh berdiri, hilanglah sebab tadi tu, maka bolehlah duduk. Tetapi orang tu sihat kemudian sakit, sihat kemudian sakit, dilihat. Kalau ketika dia sakit tu, bolehlah dia duduk. Tapi ketika dia sihat, tengah solat ni sihat, wajib dia berdiri untuk setiap rakaat. Sebab untuk membaca suratul Fatihah wajib berdiri. Dia 4. Pertama, qiyam tu memang wajib berdiri. 2, niat wajib berdiri. Niat dia kena kat depan ni dulu. Berada kat sini, dah tetap kat sini, baru Allahu Akbar. Dia tak boleh berlari daripada pintu ni pintu masjid ni, takut terlepas. Dia pun daripada sini usolli fardal maghrib salat, hukumnya tak boleh. Sebab berniat dia mesti bukan berlari ataupun berjalan. Ketika kita duduk tengah baca suratul Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sakit kaki, boleh duduk, kemudian ghairil maghdubi alaihim, elok balik, berdiri balik. Dia gitu. Bukan kata bila dah duduk tu sampai salam, tak. Belum diingat ni. Ini untuk solat fardu. Tapi kalau untuk solat sunat, boleh duduk walaupun tak sakit, terus duduk aja tu. Kenapa sembahyang sunat sebelum zuhur ataupun selepas zuhur 4 rakaat? Jangan lupa ya, sebelum zuhur 4 rakaat jangan tinggal. Ingat tak 12 rakaat yang saya sebut kat sini, jangan tinggal. Cuba ingat balik, subuh sebelum ke selepas? Jangan buat selepas, tak pernah ikut orang. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4, selepas zuhur lagi. Bukan. Yang saya kata 12 ni jangan tinggal ever. Selepas maghrib lagi 1 rakaat aja. Selepas ni isyak 2. Kalau memang tak larang, 12 ni jangan tinggal. No kompromi, jangan kompromi. Sebab man salla 12 raka'atan, siapa yang solat 12 rakaat sunat ghaira faridatin, bukan fardu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bina satu mahligai dalam syurga. Kalau dia buat every day, setiap hari lah dapat mahligai itu. Bayang ya, tanah dalam syurga mahal tak? Mahal. Walaupun 10 dunia ni semua solid emas, tak akan dapat lawan walau sejengkal. Ini nama sejengkal tanah syurga. Tanah syurga dah mahal, ini kan pula rumah, property lagi mahal. Senang-senang je dapat. Macam mana? As easy as 12 rakaat setiap hari. Jangan tinggal. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas. At least the more the better, lebih banyak lebih bagus. Untuk 4 rakaat sebelum zuhur, yang terbaik 2. Usalli sunnat adh-dhuhri rak'ataini qabliyatan, kena wajib sebut. Kalau tidak, dia sah solat tapi jadi solat biasa je, tak dapat pahala rawatib. 2 rakaat. Angkat lagi, usalli sunnatal
usolli sunnat adh-dhuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Barulah dapat dua-dua. Itu yang terbaik. Kalau ditanya orang kenapa itu terbaik, sebab dalam kaedah mazhab kita Asy-Syafi'i menyebut ma aktsara fi'lan aktsara fadla. Apa yang banyak dibuat lagi banyak pahala. Kan dua-dua tadi dapat 2 kali niat, 2 kali tahiyat akhir, berapa kali salam? 4 kali salam. Kan kanan kiri ke ajar. Kalau di combine 4 sekaligus boleh tak? Boleh. Usalli, jangan fardu pula nah. Usalli sunnatal dhuhri 4 rakaatin, sama qabliyatan lillahi. Nak buat tahiyat awal boleh, tak nak buat tahiyat awal boleh. Cuma bezanya apa? Beza hukumnya, kalau tak buat tahiyat awal, keempat-empat ini boleh baca surah. Tapi kalau buat tahiyat awal, 2 rakaat pertama je baca surah, yang 2 lagi tak, sebab ia seperti solat fardu. Nah, boleh. Nak buat 2 rakaat terbaik, nak buat 4 rakaat pun bagus. Yang tak bagus, 2-2 tak buat, sebab dia tak solat. Itu nampak simple tu, tapi pahala Masya Allah sebuah rumah di syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan cara lebih utama dari itu semua adalah menuangkan makanan tersebut ke mangkuk yang lain, supaya kemudian mengembalikannya lagi ke mangkuk yang semula. Jangan terbayang saya buat kat rumah di kampung nah. Dan begitu juga seterusnya sampai agak macam mana ni? Ni jangan tiup, tapi ambil bangkuk. Nah, ya gitu. Teringat di kampung. Berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yutanaffasa fil ina aw yunfakha fihi. Daripada sahabat Nabi bernama Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ni special. Ketika Nabi wafat, beliau masih umur remaja. Jadi beliau tak puas nak mengaji. Akhir beliau mengaji, jumpa pada sahabat yang besar-besar, antaranya Sayyidina Ubay ibn Ka'ab. Ada pendapat mengatakan Sayyidina Zaid ibn Thabit. Beliau ni, kenapa ilmu beliau mantap? Disebabkan beberapa sebab. Satu, kerana Nabi doa. Nabi doa khas untuk beliau, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, dalamkanlah ilmu agamanya, fiqh, faqih, dan bagikanlah dia pandai mentakwil. Sebab itu takwil maksudnya tafsir. Beliaulah yang sebut, tidak ada satu pun ayat Al-Quran melainkan saya tahu. 1, di mana dia turun. 2, kepada siapa dia turun. 3, kenapa dia turun. Every single verse of Al-Quran, 6,660 ayat, 66 ayat, sebagian sebut 2,236 ayat. Semua diketahui beliau berkat doa Nabi. 1. Yang kedua, ni kita boleh, sebab doa Nabi kita dah tak dapat dah. Tapi yang kedua ni kita dapat apa? Beliau sangat beradab ketika mengaji. Macam mana adabnya tu? Kalau beliau pergi rumah guru dia, tak berani ketuk pintu, sehingga dibuka guru tu sendiri, sebab takut tok guru tidur. Kalau ketuk-ketuk nanti kan tengah mimpi sedap tok guru, terputus tang tu. Tak mau, tunggulah tang tu kat luar. Di negara Arab kan angin bawa pasir kat sini, sampai banyak berdebu lah. Sampai guru keluar, siapa dia? Tak tahu. Tengok-tengok, ya bena ammi Rasulillah, ya Allah sepupu Nabi, pasal apa buat lagu ni? Tok guru saya takut mengganggu ketenteraman Tok guru. Habis satu cerita. Tok guru nak pergi satu tempat, beliau naikkan guru di atas tunggangan, ada yang kata unta, ada yang kata kuda, dan beliau tak naik sekali. Beliau macam mana? Beliau berjalan di belakang unta tu, ataupun di belakang kuda. Tahulah kalau belakang kuda tu apa terjadi? Tahu kan? Itu tak payah cerita kan cerita, jangan cerita jijik tadi tu.
Tapi itu waktu makan. Patut beliau berjalan depan. Ahlul Bait kan ada maqam yang tertentu. Nah, sampai Tuan Guru beliau jadi rasa macam bersalah lah, sebab ni kan keturunan Nabi. Masya'nuka ya Ibn Abbas, ya abna amir Rasulillah, kenapa buat macam ni? Kata beliau, hakadha ulimna an nahtarima bi syuyukhina. Lagu ni lah kami diajak untuk menghormati guru kami. Habislah, tak ada ujah dah Tok Guru dia. Sampai nah, Tok Guru pun turun, tarik tangan Ibnu Abbas yang masih muda tadi. Tok Guru cium anak murid, mana nak jumpa. Jadi yang ni pula siapa yang rasa tak selesa? Ibnu Abbas lah. Tok Guru cium. Ya Tok Guru, bersapa? Dia cakap Arab lah. Limada ya Tok Guru? Dia tak sebut limada Tok Guru. Kata beliau apa? Hakadha ulimna an nahtarima bi ahli baiti rasulina. Beginilah kami diajar untuk menghormati ahli keluarga Nabi kami. Tengok, Masya Allah. Beliau lah Masya Allah tak pernah mengaji ni cari mana-mana guru. Sampai ada satu kitab, kitab tu tebal, lebih kurang tebal ni kitab ni, dalam bahasa Arab, ditulis oleh Habib Zain, guru kepada pengarang kitab ni, namanya Habib Zain. Kitab tu namanya Al-Manhajus Sawi fi Syarhi Tariqah Ali Ba'lawi. Dalam tu Sayyidina Ibnu Abbas yang kita sebut ni ditanya, macam mana tuan boleh kedudukan sebegini besar? Maksudnya beliau sangat alim. Ada satu kata-kata beliau yang boleh jadi azimat untuk kita semua. Saya tulis dan semua boleh catat. Saya tulis besar-besar ni sebab memang tu je lah yang saya nak tulis hari ni, tak nak tulis lain dah lah. Yang besar-besar. Apa kata beliau bila ditanya macam mana tuan dapat kedudukan begini besar hebat? Beliau jawab, Dhuliltu taliban fa'uzistu matluba. Dhuliltu, aku menghinakan diriku, taliban, ketika menjadi student, pelajar. Fa'uzistu, lalu aku dimuliakan Allah, matluba, ketika ilmuku dituntut. Maksudnya, what you give, you get back. Ni lah ni. Ketika dia menuntut ilmu, dia menghinakan dirinya. Tetapi ketika ilmunya dituntut, dia pula dimuliakan oleh Allah. Ni azimat. Saya selalu cerita ni kat semua pelajar-pelajar seluruh Malaysia, tempat kalau sempat saya pergi. Kenapa? Ini azimat. Memang menjadi pelajar ni biar kita menghinakan diri. Salah satunya macam tuan-tuan, macam puan-puan jugalah, datuk datin duduk bawah ni, saya pula ni atas, kan? Bukan nak cerita hina tak hina, tapi you have to, because you are the one who is seeking the knowledge. Kalau nak main mengajak apa ni, keluar ni. Bukan kita, bukan. Mengajak ni is not that senang-senang, bukan. Kita mesti, saya tak berani mengajak ni.
Tapi oleh kerana ini tuntutan, guru kita minta dan orang perlu mengaji, nak kata ilmu tak ada apa ilmu, ni semua ilmu orang. Tapi kalau kita tak mengajak, siapa lagi kan? That's why Allah angkatkan orang yang berilmu, especially ilmu agama. Boleh, jadi siapa yang ada ilmu agama tu Allah akan angkatkan maqam dia. Saya baca laju dia. Laju-laju pun tak apa nak laju dah ni. Kat mana tadi tu? Yang atas tu kan? Yang atas tu? Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bernafas dalam mangkuk atau meniup makanan yang panas di dalamnya. Saya pernah tengok satu video, bila tolong doktor dan siapa yang faham ilmu sains ni tolong betulkan saya, bila kita hembus di situ, di gelas tu ada macam organisme kan, dia macam ada bakteria kat situ, ada wap kat situ. Sebab tu memang Nabi dah ajar, tapi Nabi tak spesifik macam itulah. Ada sebabnya bila scientifically proven akhirnya. Al-Imam Al-Manawi, ada yang menyebut Al-Munawi, anyway orang yang sama juga Al-Imam As-Sayuti, ada yang menyebut As-Suyuti. Al-Imam Al-Bajuri, ada yang menyebut Al-Imam Baijuri, orang yang sama. Baik. An-nafkhu fi at-ta'ami al-harri yadullu 'ala al-'ajalati ad-dalati 'ala ash-sharahi wa 'adami as-sabri wa qillati al-muru'ati. Meniup makanan yang panas menunjukkan perbuatan yang tergesa-gesa, juga menunjukkan sifat rakus dan tidak adanya sifat sabar dan rendahnya harga diri. Ya Allah. Jadi lepas ni jangan tiup-tiup lah. Biarlah yang sizzling tadi tu, biar dia tenang dengan sendiri. Jangan dikipas-kipas selagi viral. Sebab cara makan salah kan, biar dulu. Adapun sebab dilarangnya meniup makanan atau minuman yang panas adalah kerana dikhawatirkan terdapat ludah atau kotoran yang keluar daripada mulutnya, sehingga orang lain yang ikut makan atau minum bersamanya merasa kurang senang terhadap hal tersebut. Betul juga. Dalam kitab Nailul Awtar dijelaskan, fala yunfakhu fil ina'i liyudhhiba ma fil ma'i min qadaratin wa nahwiha. Dalam buku tuan-tuan ada terjemah tak? Ada terjemah? Tak ada kan? Saya terjemah. Dan janganlah meniup di dalam bekas kerana ia boleh membuangkan air, iaitu air liur yang termasuk di dalam sesuatu yang menyijikkan atau selainnya. Fa innahu la yakhlu an-nafhu ghaliban min buzaqin yustaqdharu minhu. وكذا لا ينفخ في الإناء لتبريد الطعام الحار بل يصبر إلى أن يبرد. Begitu juga jangan menghembus kerana takut air ludah termasuk dalamnya mengotorinya, dan jangan juga meniup sesuatu yang di dalam bekas untuk menyebabkan makanan yang panas jadi sejuk. Jangan, bal yasbir, bahkan dia bersabar supaya dia jadi sejuk. Meniup makanan atau minuman yang terdapat dalam mangkuk merupakan perkara yang dilarang oleh syariat kecuali pada satu masalah, iaitu ruqyah. Maka dibolehkan. Tahu ruqyah? Ini pengertian dari ruqyah adalah metod pengubatan alternatif bagi penderita penyakit tertentu seperti sihir, gigitan ular atau lainnya. Yang itu memang, dan even kalau kita baca ke air, memang air ni, gelas ni nak kena letak kat sini, berbeza macam tadi. Tadi kita nak supaya air liur jangan masuk dalam tu kan, ini biar air liur masuk. Ini untuk ruqyah saja. Contoh, kalau ada orang sakit, air buah kat sini, baca. Dan ini jangan jauh sangat tiup. Kecuali memang kadang-kadang kita masuk dewan tu, ya Allah, betul-betul ya. Jadi kita tak ada nak pergi satu-satu tu, berdiri begitu saja. Jadi kalau lagu ni dia kena boh lagu ni. Apa tujuan? Supaya bila kita baca, dengan sendirinya ayat liuk
halus-halus itu bukan besar-besar tu, bukan. Masuk dalam ni unintentionally. Jangan intentionally bismillah. Jangan. Kenapa? Keberkatan yang ada pada bacaan. Keberkatan itu akan menjalak sampai ke ayat liang. Itu yang kita tu. Jangan. Selagi dia nak ubat orang tu masuk ICU. Tapi metod memang macam tu. Metod memang macam tu. Nanti kita berhenti pukul berapa? 11.30 Kita mula pukul 11 lebih kan? Pukul berapa Kak Ajah? Lupa saya. Pukul 12. Sepatutnya. Kita mula, sepatutnya saya tadi jam mudah hujan tadi. Sepatutnya pukul berapa Kak Ajah kita berhenti? Lupa saya. Sepatutnya 11.30. Baik. Boleh tak saya lebih sikit hari ini sebab saya datang lambat tadi. Saya berhenti pukul 11.45. Mungkin 11.44 macam itulah. Pukul 11.40 insya-Allah saya nak ijazahkan semua. Ada 2 amalan yang berkaitan dengan bacaan ni tadi. Tapi saya minta abang-abang kita kena tutup ni lah. Saya bukan apa, tuan-tuan faham kenapa saya buat begitu ya. Ini amalan daripada guru kami Syekh Nuruddin. Sementara nak tunggu orang lain yang mengubat waktu anak kita menangis ke whatever, kita buatlah sendiri. Ataupun kita nak elak daripada kena sengat skorpion, lipan ke skorpion ke ular ke, dia ada amalan dia. Mudah-mudahan saya ingat. Kalau tak kita jumpa bulan depan. Ingatkan saya ni Kak Ajah, ingatkan. Sihir buatlah pendinding. Saya dah ajar kat sini. Antara pendinding yang paling senang, satu lepas subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Yang kedua, baca 3 kul tu, setiap satunya 3 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Maksudnya 3 9 kali lah. Dan yang last, saya ajar yang ringan-ringan je. Apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Ada satu lagi yang namanya pagar api, kalau ingat lagi. Ingat? Saya baca, cuba sambung lah. La ilaha illallahul halimul karim rabbus samawatis sab'i wa rabbul arshil azim la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla thana'uka Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masih 9 kali rasa dah bagi sini ni. Dah rasa. Tak apa, yang itu agak panjang tak apa, tapi yang itu sebenarnya bagus untuk memelihara rumah, supaya kalau orang buat jahat, dia tengok insya-Allah Allah akan diizinkan Allah rumah kita tu macam ada api. Itu yang nama pagar api tu. Bacanya 3 kali. 1 lepas subuh, 2 selepas sebelum nak keluar rumah, yang ketiga sebelum tidur. Itu untuk pagar rumah. Tapi untuk pagar diri sendiri, bila-bila boleh baca, di mana-mana boleh baca. Baguslah untuk kita buat pendinding diri kan. Sebab orang kata rambut sama putih. Kalau orang tu dah putih, yang tak ada rambut pun ada kan. Hati lain-lain. Dan cara pengobatan yang sering digunakan adalah dengan membacakan ayat Al-Quran atau doa Nabawi atau doa salafus salih. Kemudian setelah membacanya, maka raqin tu orang yang meruqyah, meniupkannya ke mangkuk atau gelas yang berisi air, kemudian meminumkannya kepada orang yang sakit dengan harapan mendapat kesembuhan daripada Allah berkat bacaan tadi. Masalah ruqyah ini termasuk perkara yang dibolehkan oleh syariat. Ini jangan sebarang ni. Ini untuk orang yang memang bidang dia lah. Jangan nak jadi bomoh lah orang kata, unless memang dah tak ada orang.
Waktu tu nak cari ustaz ataupun ustazah mungkin payah jauh, kita lah usaha, tapi kita sendiri kena kuat dulu, especially yang ada berkaitan dengan makhluk-makhluk halus tu. Jangan terus nak buat lagi kita ada orang kena. Tidak mencampur menjadi satu atau dua jenis makanan yang berbeza-beza yang disediakan untuk seluruh tetamu. Ini payah sikit. Kenapa? Sebab tetamu bukan satu selera kan. Ada yang lain. Anyway, kalau kita buat pelbagai itu, niat kita untuk orang yang pelbagai juga, bukan satu test je, dia ada berbeza. Jika ingin mengeluarkan makanan daripada mulutnya, maka keluarkanlah dengan tangan kirinya, ataupun begini, janganlah menghadap ke arah makanan yang sedang dihidangkan. Sampai teratur tu makanan kat sini, lamb chop tadi tu. Sebab dah lama tak makan lamb chop. Tidak memaksa tetamu untuk makan di atas kemampuannya. Jangan paksa. Orang Arab dia suka makan. Orang Arab, kenapa ketika mereka hidang makanan dia akan letakkan plastik kat bawah tu? Kenapa? Dia suka kita makan berambuk. Itu menunjukkan kita sangat excited. Kalau tak sengap je, muram je. Orang Arab gitu, berterabuk. Dia suka tu. Kita orang Melayu kan lain. Jadi tengok keadaannya. Tapi jangan paksa. Hang kena makan, hang wajib. Kalau tak habis ni jangan balik. Kesian tengok kawan tu lah. Silakan. Kalau tak habis, khair. Jika ingin mengeluarkan maksudah, apabila terdapat seseorang yang tidak menggunakan adab tatkala makan, maka nasihatilah dia secara lembut supaya mengamalkan adab-adab ketika makan. Seperti mana kisah sahabat Umar ibn Salamah, Sayyidina Umar ibn Salamah, dia pernah makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya, maka baginda menasihatinya dengan lemah lembut seraya berkata padanya, ya ghulam, beliau tu ya ghulam, wahai budak kecil, sammillah, bacalah bismillah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang dekat dengan kedudukanmu. Jangan ambil menjangkau tangan tempat lain, ambil ni dulu. Yang moden sekarang ni meja berpusing-pusing kan. Kita nak ambil yang hujung, it's okay, dipusing yang sini, baru nak ambil dah lari kat sini dah. Saya ada satu nasihat khusus untuk semua dan saya pernah sebut di sini dulu. Kalau jemput ustaz ataupun jemput ustazah di rumah, syekh ataupun guru kita, jangan suruh dia berdiri beratuk ambil makanan. Kurang elok. Kecuali sedikit, mungkin dalam beberapa orang, 5-6 orang begitu. Tapi kalau puluhan orang, mungkin ratusan orang, tak cantik. Jadi sebagai adab, kita lah yang sediakan makanan tu. Hidang makanan tadi tak apa, kalau tak habis orang lain boleh makan lagi. Tapi jangan tok guru yang bawa pinggan, kemudian panjang pula queue tu, orang depan ni makruf pula, dia tengok macam-macam kat baju, jadi tak selesa. Itulah yang menyebabkan, maaf, saya bukan nak buat satu apa yang menakutkan ataupun ancaman. Itu yang menyebabkan guru tak mai dah kalau kita panggil lagi. Sebab kali pertama panggil queue nombor 10, jangan-jangan yang ni queue nombor 20. Lagi dia tak mai. Jadi jangan salah sangka dengan tok guru lah. Saya pun begitu, kalau saya sebut jemput guru kat rumah, saya akan usahakan benda tu. Ini sebagai adab kita lah. Kita pun nak jaga air muka tuan guru kan. Jika seseorang diundang makan oleh orang lain khusus untuk dia sendiri, maka janganlah membawa teman untuk ikut hadir juga bersamanya, kerana hukumnya adalah haram. Hal ini jika dia mengetahui bahawa orang yang mengundang tidak meredai hal tersebut. Kalau yang mengundang ni memang orang dermawan, bawalah ramai-ramai, tak apa. Ini sama juga majlis kahwin. Majlis kahwin, kalau dijemput suami isteri, cukup jangan bawa cucu cicit. Sungguh-sungguh. Baru ni dirakam kan? Tak apalah. Baru ni saya pergi satu kenduri di satu negeri.
Mereka estimate dalam 2,000, Hamai 4,000. Yang bagi tahu saya ni tuan rumah, dan dia masak lagi. Dia suka, dia pun orang yang seronok, bukan dia marah. Maksud saya cerita ni bukan nak cerita dia tak suka, dia suka. Dan memang keluarganya pun besar, dan memasak tu memang dah standby. Tapi kalau berlaku pada orang yang ngam-ngam je, kan nanti tak cukup. Kesian pula dia, malu pula. Kita bagi tahu dululah, saya nak bawa anak saya 11 orang. Kata tuan rumah 22 orang, tak apa. Senang hati kita. Oh maaf Hajar, makanan ni memang cukup-cukup je. Fahamlah kita pun. Diriwayatkan bahawa terdapat seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti baginda ketika baginda diundang makan oleh seseorang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan perkara tersebut kepada sahabat yang telah mengundangnya tadi, seraya berkata, "Inna hadza qad tabi'ana." Sesungguhnya orang ini telah mengikuti kami. Fa in syi'ta an ta'dhana lahu. Dan bukan kami yang mengajaknya. Jika kamu memberi izin untuk ikut juga, maka izinkanlah dia. Wa in syi'ta ayarja'a raja'. Kalau kamu ingin dia balik, maka dia akan kembali. Faqala la, kata sahabat dia mengundang tadi, la, tak ya Rasulullah, bal qad adzintu lahu. Bahkan saya izinkan. Ini jenis orang yang memang standby banyak. Kalau almarhumah mak saya memang pesan begitu. Kalau buat makanan beliau sebut, jangan ngam-ngam. Buat lebih. Supaya yang datang ramai boleh makan. 2. Kalau orang tu dah makan dah, boleh bawa balik. Nah, itu kan pahala besar, Masya Allah. Saya sebut makanan, saya teringat buku terbaru saya ni. Minggu lepas siap buku ni, 30 karamah 30 orang sahabat. 30 banyak, ramai sebenarnya sahabat yang punya karamah. Karamah ni sesuatu yang mencari adat. Kalau dari segi adat begini, tapi tak begini, dia berlaku begini. Nah, yang saya sebut tadi, teringat tentang cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada cerita dalam ni. Makanan di rumah beliau tak luak, tak habis. Nah, beliau bersama dengan Nabi waktu malam, balik lambat. Ada tetamu di rumah. Lalu beliau sedikit marah kepada isteri. Kenapa tak hidangkan tetamu dengan makanan? Kata isteri beliau, saya dah offer dah, saya dah pelawar dah, tapi mereka tak nak makan kecuali dengan kamu. Nah, kenapa? Wallahu a'lam. Nah, ketika makan, Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar tengok apa yang dia makan tu, ambil sampai ke bawah, bertambah lagi. Lalu ditanya, wahai isteriku, kenapa ni berlaku ni? Kata beliau, wallahi saya pun tak tahu, tapi al-an ia bertambah 3 kali ganda. Makanan tadi tu bertambah 3 kali ganda. Masya Allah. Sampai beliau kata begini, yang lebih ni bawa pada Rasulullah SAW. Jadi ketika bawa pada Nabi, itu cukup untuk 12 orang makan makanan tadi tu. Sebab dekat rumah Nabi ada satu tempat namanya Suffah. Suffah ni orang-orang miskin duduk kat situlah. Nabi yang finance, Nabi yang bagi makan, dapatlah rezeki lebih. Dibagi pada 12 orang, dan setiap 12 orang itu jemput lagi seorang. Berapa? 24. Cukup makan itu. Itu namanya keberkatan. Itu namanya karamah. Karamah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sekali beliau dalam keadaan nazak. Lalu beliau panggil Ummina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu beliau sebut, Pak, ada satu kebun di satu tempat, saya lupa nama tempat tu. Nanti kalau sudah berbuah, ambillah kamu hasil mahsulnya. Tetapi sekarang nazak, maksudnya nak meninggal dunia, maka itu akan jadi harta warisan. Nah, faraid atau warisan. Lalu beliau pesan, kalau nanti dah ada hasil, bagikan kepada kedua orang saudaramu
dan 2 orang lagi saudari perempuanmu. Yang lelaki Abdul Rahman bin Abu Bakar, yang kedua Muhammad bin Abu Bakar. Betul lah 2 tu. Tapi yang jadi pelik, kenapa beliau sebut 2 orang lagi adik-beradikmu? Walhal ketika itu Sayyidatina Aisyah cuma ada seorang adik. Namanya siapa? Asma. Seorang saja. Ya ayah, saya tahu seorang saja. Asma, siapa lagi seorang? Kata beliau, itu janin yang ada dalam perut makmu. Beliau kahwin dengan seorang perempuan yang ketika itu bila kahwin mengandung. Tapi belum tahu anak lelaki ke perempuan, tak tahu. Dia kata, bagi dengan dia dan aku merasakan hiya jariyah, dia seorang anak perempuan. Beliau pun meninggal dan melahir tadi memang perempuan, namanya Ummu Kalthum ataupun Kalthum. Macam mana beliau tahu tu? Yang tu adalah perempuan. Zaman tu mana ada skin, mana ada apa semua. Itu namanya karamah. Sayyidina Umar Ibn Khattab, beliau pernah berkhutbah di Al-Madinah. Tengah-tengah khutbah ni, ya Sariyah, pergi ke bukit. Ya Sariyah, pergi ke bukit. Tapi Sayyidina Umar tak cakap Melayu lah. Dia cakap Arab. Ya Sariyah Al-Jabal. Ya Sariyah Al-Jabal. Ya Sariyah Al-Jabal. Di bukit 3 kali. Apa yang berlaku? Sariyah memang seorang yang beliau hantar sebagai ketua tentera untuk berperang dekat Iraq. Ketika mereka berperang, apa yang berlaku? Selesai, datang seorang tentera, jumpa dengan Sayyidina Umar, mengkisahkan apa yang berlaku. Tengah kami berperang, kami kalah. Tiba-tiba, eventually, kami dengar ada suara, Ya Sariyah Al-Jabal, Ya Sariyah, pergi bukit. Kami pun naik bukit, tadi kami kalah, kemudian kami menang selepas itu. Dia cakap dengan siapa? Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar tak beritahu. Saya lah tu, tak beritahu lah gitu. Kenapa nak jaga? Ini kan karamah. Orang wali memang begitu. Wali tak akan mengaku dia wali. Dan kalau ada karamah pun dia akan menidakkan dan akan kata orang lain kot, bukan saya lah. Tu betul wali. Tapi kalau itu tanda bukan wali. You baru tahu dia sebenarnya 10 tu. Tu dia bukan selalunya tak, sebab orang yang Allah bagi karamah hatinya bersih. Itu karamah Sayyidina Umar. Sayyidina Uthman, ada orang kata tak betul pada Sayyidina Uthman dan nak merendahkan Sayyidina Uthman sampai diambil tongkat, dipatah dengan betis. Kan betis buat gini, buat gitu nah. Betisnya itu berulat sampai ke sudah. Sayyidina Ali, ni habis saya cerita 30 ni, habis pukul 12.45 11.45 tadi kata nak bagi tu kan. Sayyidina Ali last ada orang kata tak eloklah pada Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, janganlah lagu tu. Tak, memang lagu tu. Akhirnya orang tu buta mata dia. Itu antara karamah yang ada dalam ni. Banyak lagi kisah. Last, Sayyidina Jabir bin Abdullah, bapa beliau berperang Uhud, tua dah, dan beliau tahu beliau mungkin akan syahid. Lalu beliau pesan cepat-cepat. Memang betul, ketika berperang beliaulah antara orang yang syahid pertama sekali. Lalu dikuburkan satu liang dengan tentera yang lain. Setelah 6 bulan, Sayyidina Jabir rasa tak sedap. Dia pun keluarkan. Setelah 6 bulan tak ada apa rosak, kecuali telinga mungkin agak kendur sedikit kah. Setelah 6 bulan kemudian disimpan di tempat lain. Itu namanya ada lagi dalam ni, nanti boleh tengok lah. Kita kalau baca karamah ni, hati kita lembut. Sebab kalau karamah ni pertolongan Allah, bukan pertolongan manusia, bukan kekuatan kita. Bila baca karamah, saya suka baca kisah karamah. Karamah ni kemuliaan. Allah muliakan orang yang mulia. Dia tak berlaku pada orang-orang yang pelik-pelik. Kalau orang yang maksiat tu bukan namanya karamah, tapi istidraj. Macam Fir'aun tu. Tu istidraj tu, tak pernah sakit, tak pernah, jangan kata darah tinggi, semua tak pernah. Fir'aun ni. Tapi itu istidraj. Kat mana kita tadi? Saya kena berhenti juga, tak habis juga kita makan nampaknya ni. Engkau sebab apa? 148. Saya baca yang last dalam kitab Hasyiah
Qalyubi dijelaskan falau da'a aliman aw sufiyan fahadara bi jama'atihi haruma huduru man lam ya'lam ridal maliki bihi minhum. Jika seandainya seseorang akan mengundang orang alim atau sufi, kemudian orang alim atau sufi tersebut hadir dengan mengajak para jamaahnya, maka hukum kehadiran bagi para jamaahnya tersebut adalah haram. Walau orang baik tu, orang baik pun haram juga. Hal ini selama dia tidak mengetahui bahawa orang yang mengundang reda dengan kehadirannya. Kalau reda, tidak mengapa. Saya berhenti kat sini sebab saya nak kongsikan satu amalan. Saya habiskan dulu poin 44. Sebagian ulama memperkecualikan masalah di atas, iaitu khusus bagi seseorang yang alim atau sufi yang sudah menjadi adatnya dalam menghadiri acara undangan dengan membawa muridnya atau pembantunya yang ikut mendampinginya, maka boleh baginya untuk mengajaknya. Dalam kitab Bughyatus Salik dijelaskan, wa mahallu hurmati maji'ihi bighairi idnin, yang kata haramnya tadi kedatangan mereka itu kalau tidak dengan izin, ma lam yakun tabi'an lidhi qadrin ma'rufin bi'adami maji'ihi wahdahu fadzahiru al-jawaz. Dan kalau yang ikut itu dia tidak mengetahui, maka itu yang jadi haram. Tapi kalau dia tahu, tidak mengapa. Tapi zahirnya boleh. Kenapa? Sebab selalunya orang alim kalau datang bawa anak murid. Baik, setakat ni dulu. Yang poin ke-40 apa tu? 45. Jika seseorang diundang makan oleh orang lain, itu kita berhenti untuk insya-Allah bulan depan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.